Assalam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama pada pagi ini kita bertemu di Masjid As-Salihin, Pematang Pasir. Terima kasih banyak saya ucapkan pengurusi, ahli jawatan kuasa, Tuan Imam dan seluruh ahli qaryah jemaah Masjid As-Salihin. Dan tak dilupakan sahabat baik saya Pak Din dan juga Abang Syam yang mengatur, memudah cara untuk saya sampai ke sini. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ini merupakan kunjungan kali kedua lah saya sampai ke sini. Dan masjid ni pun memang masjid takkan saya lupa lah sebelum bila-bila kan. Dah lah pertama kali sampai, terlajak ke lain dulu. Sampai isyak sampai tau. Tapi disebabkan tuan-tuan ni Salihin, maka tuan-tuan pun sabar je lah. Lain kali masjid ni tukar nama Sabirin, sabar. Jadi tunggu penceramah. Isyak pun isyak je lah Ustaz. Jadi apa ni, kenangan tu tak boleh lupa. Jadi aku tanya masjid mana? Masjid yang Ustaz terlepas dulu ni. Jadi kita ingat lah. Kan Pak Din dengan Abang Syam lah. Tercirik jadi tunggu lah. Mana penceramah tempat ni. Tapi Pak Din pun boleh. Pak dia pun gaya Ustaz Zaidruh dah. Bagi dia je lah. Patut dia jaga restoran pula patut ceramah tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pada pagi ni adalah satu tajuk yang saya ingat penting untuk kita sama-sama bincangkan, renungkan bersama. Tajuknya adalah tentang perangai pelik manusia akhir zaman. Perangai pelik-pelik manusia akhir zaman. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila dunia kita menjelang kiamat ataupun bila dunia ini sedang menuju ke arah penghujung, maka kita akan menyaksikan macam-macam ragam perangai, PL, kelakuan manusia yang kebanyakannya Nabi SAW pernah sebut dalam hadis-hadis Nabi. Dan kalau tuan-tuan rajin baca hadis-hadis fitan, hadis fitan ni maknanya hadis-hadis berkait tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Dan kalau nak senang faham fitnah-fitnah ni apa? Kekacauan, kacau, benda kacau.
Dan kebanyakan daripada apa yang Nabi sebutkan itu, tanda-tanda kiamat ini banyak. Dia kurang lebih ada 120 kata ulama. 120 tanda-tanda dunia nak kiamat ni, tanda-tanda. Banyak-banyak. Negara Arab yang dulunya gersang, kemarau, kembali menghijau. Untuk kalau sekarang ni pergi umrah, kalau jalan di tepi jalan tu sekarang ni banyak mula subur sekarang ni. Dia dah menghijau. Dulu padang pasir, batu-batu, dia gunung, bukit dia semua batu-batu. Sekarang ni banyak dah kawasan dah menghijau. Tentu kalau ada memang kalau perjalanan daripada Mekah ke Madinah pun ada agak perjalanan. Dan kalau lalu situ, kalau untuk yang DIY apa, naik GMC tu, dia ada laluan lagi. Bapak Arab ni dia boleh tunjuk. Memang dulu dia kata situ memang kering kontang. Sekarang ni subur, hijau situ. Tanah Arab kembali menghijau. Lagi apa? Manusia sibuk meninggikan bangunan-bangunan pencakar langit. Memang sungguh pun. Dan Malaysia sekarang ni kita nombor 2 dalam dunia. Kita ada bangunan kedua tertinggi dalam dunia selepas Burj Khalifa tu kan. Iaitu Menara Merdeka 118. Yang mana dia punya bentuk bangunan dia tu macam seorang yang berdiri angkat tangan tu. Tunku Abdul Rahman lah Merdeka. Angkat tangan macam tu. Tengok di KL. Tinggi. Daripada Sungai Besi dah boleh nampak tinggi. Nombor 2 dalam dunia, pertama di Asia Tenggara, Malaysia kita. Dahsyat. Dahsyat. Melaka bila nak buat. Dahsyat tuan. Tengok Pak Din jadi ni lah, CM lah. Dahsyat. Memang itu bangunan pencakar langit tak boleh bayang. Tapi macam mana pun, menara berkembar Petronas tak boleh potong lah. Pasal dia menara berkembar. Dalam dunia mana ada menara berkembar? Kita je dalam dunia. Itu dia. Tapi inilah yang Nabi sebut. Manusia berlumba-lumba membina bangunan pencakar langit. Banyak lagi Nabi sebut tentang macam-macam. Arak akan kembali menjadi minuman biasa. Apa lagi? Manusia tidak mempedulikan halal haram. Dia manusia ni kalau dah tak reti nak beza halal haram, dah serupa kambing ya. Kambing mana peduli. Kalau dia makan rumput, mana dia tengok halal haram tak ada, dia malu ya. Dia tengok ni halal jakim ada tak ada. Nak makan lah. Tu kambingnya perangai. Tapi kalau manusia tak peduli, dia kata halal haram letih ya. Jangan makan sudah, kita ni darurat. Orang kita macam tu, sikit-sikit darurat. Banjir. Walau banjir macam mana pun, rumah hanyut, pecah, apa barang hilang segala-galanya. Bolehkah kita ambil barang orang? Dalam agama kita boleh ambil barang orang. Kalau kita barang pun dah hanyut, dah rosak, dah apa je, terdesak sangat, boleh ke ambil barang orang? Dalam agama kita boleh? Tak boleh. Tak boleh. Pecah pasal raya orang, ambil barang orang boleh? Tak boleh. Udah darurat, tak mati dah. Kalau ambil sekalipun, hujung-hujung nanti ganti balik. Kalau ambil sekalipun, hujung-hujung nanti ganti balik. Tapi sebab tokey pasar raya tu halal kan, okey ya. Betul tak? Orang kita macam tu lah. Darurat. Semua darurat. Tak semayang Jumaat pasal apa? Ni nama tak ada dalam senarai. Darurat. Dah darurat boleh bantai makan biunsur dah. Steady makan, tak salah. Ini ada satu trend tak bagus tuan-tuan. Bila Jumaat ni, bila dia macam tu, dah ada orang jadi alasan pula mari tak main Jumaat. Kita nama tak ada senarai. Mari pukul 1 suku memang lah. Dia memang istiqomah sebelum Covid lagi. BC, before Covid. Bukan before Christ. Dia memang mempertahankan satu suku tu. Mari lewat. Mari Covid tapi macam tu. Ini dunia akhir zaman. Tuan-tuan, manusia ni perangai pelik-pelik. Maka kata para alim ulama, 120 tanda-tanda kiamat kecil itu, banyaknya dah jadi semua lah. Semua dah jadi ya. Maka antara suasana, senario pelik-pelik manusia akhir zaman ini yang saya nak bawakan pada kesempatan pagi ini ada beberapa. Tengok pada kesempatan waktu. Pertama sekali, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW menyebutkan bila tanda dunia ni nak menjelang kiamat, peliknya perangai manusia. Pertama sekali yang saya nak sebut, banyak, dia ada banyak. Saya sebut salah satunya. Nabi kata manusia berhajat dan bercita-cita untuk mati. Ramai manusia yang akan berhajat, bercita-cita untuk mati. Tuan faham tak? Maknanya manusia, dunia ni seronok. Apa pula minta mati? Dunia ni seronok, indah. Makan sedap, jalan seronok, hotel sedap, mana-mana syok.
Tapi kenapa ada orang dia nakkan kematian? Dia kata, baik aku mati macam ni. Nabi kata, orang macam tu akan ada. Mengharapkan mati. Kalau boleh aku mati je lah kalau pada hidup macam ni. Apa Nabi SAW sebut? La taqumu sa'atu hatta yamurra rajul biqabri rajuli fayaqul ya laitani makanahu. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, takkan berlaku kiamat sehinggalah ada satu orang ini dia lalu dekat kawasan kubur, dan waktu dia duduk jalan dekat kawasan kubur tu, mana-mana pusara kubur, dia bercakap seorang. Dia seolah-olah bermonolog, bercakap seorang dengan kubur-kubur ni semua. Apa dia kata? Untung korang semua. Kalaulah aku dapat duduk di tempat kalian semua. Sekali tengok macam tak sihat lah, aku cakap dengan siapa ni, kubur semua ni. Dia punya rasa, kalau macam ni lah punya dunia, baik aku mati jadi sebahagian daripada korang ni. Tu maksud dia. Jadi tak tuan-tuan? Jadi tak orang macam tu wujud tak sekarang? Tuan-tuan janganlah kata tak wujud. Kadar bunuh diri sejak daripada COVID makin meningkat. Tekanan hidup. Tekanan hidup. Kalau tambah di Lembah Kelang sana, di Selangor, oh ya Allah. Ada kawan saya NGO nak datang, masa tu ya, sibuk heboh bendera putih tu lah, pakai nak bagi sumbangan semua kan. Dia baru sampai gedepung terjun. Perempuan dengan anak daripada atas, dia tarik dengan anak dia terjun, mati depan tu juga. Dia tingkat tinggi tu, depan mata dia. Suami Niloufar tu lah, Piuris. Dia cerita, terjun Ustaz, bayangkan Ustaz, kami ya Allah pun menjerit, Allah jangan dia terjun. Dan lebih menyayat hati, kebanyakan daripada yang terlibat ini dari celah-celah tu orang Islam. Apa hidup kau susah sangat ke ni? Tak ada ke orang datang boleh tolong kau ni datang? Apa ni? Kenapa jadi macam ni? Inilah yang Nabi sebut. Bila dunia nak menjelang kiamat, manusia rasa baik aku mati. Dia terkurung di rumah, tak boleh pergi mana. Ada orang terkurung pun gaji jalan, masuk baring tengok Netflix, Squid Game, masuk duit, jalan on. Lagi tak pergi kerja, lagi bagus, jalan, income macam biasa. Tapi ada orang gaji makan, dia gaji hari, tak keluar kerja, tak adalah income, tension. Ada pula ibu tunggal, suami meninggal dengan anak kecil-kecil lagi. Susah tuan-tuan hidup ni. Akhirnya tension orang terjun, bunuh diri semua ada. Takut. Dan jumlah yang orang Islam ni yang terlibat dengan benda-benda ni semua bukannya sikit. Ratusan orang. Seorang dua pun kita dah rasa macam apa nak jadi. Ratus orang tuan-tuan tahu. Cuma jumlah tu tak dikemukakan lah, takut nanti ramai orang takut. Ya Allah tuan-tuan. Sebab itu bila dunia nak menjelang kiamat ni, memang manusianya mengalami tekanan hidup yang bermacam-macam. Dan saya dulu pun sebelum daripada COVID ni, saya pernah baca lah ada satu kajian pihak Kementerian Kesihatan lah. KKM bagi tahu menjelang tahun 2020, masalah gangguan mental jadi penyakit paling bahaya selepas sakit jantung. Orang sakit jantung tu tetap rekod nombor 1. Lepas jantung, penyakit paling bahaya sekali menyerang rakyat Malaysia nombor 2, gangguan mental. Ingat, gangguan mental ni dia bukan gila tau. Cakap seorang, tak pakai seluar, kasut tak pakai jalan. Itu kalau bahasa kampung lah, orang kata kalau macam tu wayar putus. Wayar dia putus terus. Tapi kalau gangguan mental ni, wayar tak putus, tapi dia salah soket, dia salah plug. Hak TI pergi ke TV pergi ke mesin basuh, macam tu. Orang cakap lain, faham lain. Dia tu gangguan mental. Dia smart, macam kita duduk sega, tapi dalam kepala dia ada something. Mujur dia makan ubat. Sungguh, gangguan mental ni, lain macam lah. Siang tadi, petang-petang dia boleh bawa anak dia naik motor, pusing taman. Malam tu, dia boleh penggal kepala isteri dia.
Kalau dia tu jenis suami yang dah berbulan tak balik, pumpam gaduh dengan bini, munasabah nak jadi macam tu. Kronologi tu. Ini petang tadi bawa anak naik motor, dengan anak-anak tu dibunuh kali malam tu. Apa jadi ni? Ini tuan-tuan, gangguan mental. Sebab itu kita ni risau pula tengok tuan-tuan berkerut semua. Apa ustaz pagi-pagi cerita mati, ustaz ceritalah happy-happy sikit. Tak boleh, tuan-tuan suka tak tahulah. Ini memang tajuk saya yang nak bawa. Nanti dia bagi tajuk. Tak bagi tajuk, biar saya bagi tajuk. Pening tuan-tuan, kerut lah. Ini jadi ni. Ramai manusia yang dia jadi tingtong kat dalam ni. Dia masuk air apa. Mak sendiri pun dia panggal kepala, dia bunuh. Apa jadi ni? Ini dunia menjelang kiamat. Manusia dia dah tak keruan lagi dah. Dan sampai satu tahap dia rasa kalau macam ni punya hidup, baik aku mati, dia rasa. La ilaha illallah. Itu takut. Sebab itu bagi setengah-setengah orang yang memang hidup dia tekanan sangat-sangat macam mana pun, janganlah sampai dia minta benda pelik-pelik. Cuma bagi setengah kes, setengah keadaan, boleh tak kita ni nak minta mati pada Allah Ta'ala? Boleh tak tuan-tuan? Kita nak doa, boleh? Macam mana? Kuat agak bunyi boleh tu. Macam cerita-cerita nampak. Payah saya hidup aku, cara hidup payah meninggal, hidup syurga je lah senang. Macam confirm syurga tu. Dia sebenarnya kalau nak minta mati ni boleh tak? Khususnya orang-orang yang memang dia ni dah memang orang panggil apa? Kritikal. Kalau sakit tu stage 4 lah. Anak bini susah. Anak sampai cuti habis. Dek kerana nak jaga bapak di hospital. Isteri pun dah berapa kali, dia pun dah terlantar lama. Siap ada backsaw lagi belakang, berlubang belakang. Boleh tak orang macam ni? Ya Allah, bagilah aku mati, ya Allah. Boleh tak? Boleh tak? Tuan-tuan nak angguk pun risau tau. Nak angguk lagi kata minta mati pula. Dia dalam Islam ni dia ada cara. Maknanya kalau orang yang tahap macam tu, dia fikir kalau aku hidup pun menyusahkan orang sekeliling, baik aku mati. Tapi kalau dia nak cakap macam tu sekalipun, Nabi SAW, Nabi mengajarkan kepada kita, ayat dia macam ni. Tuan-tuan semua nanti boleh ikut saya, ikut sama-sama. Kalau ikut macam minta mati pula ustaz. Tak apalah, dengar lah dulu. Risau pula, makbul pula ni. Baru pamai subuh. Banyak lagi perjuangan belum selesai lagi ni. Doa dia macam mana? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Apa maknanya? Ya Allah, teruskan hidupku sekiranya hidup itu baik bagiku, dan matikanlah aku kalau mati itu baik untukku. Amin. Amin dah. Boleh dah tu, kalau dah amin tu boleh dah tu. Kan? Dia maksudnya doa ini bukanlah doa minta mati, bukan. Doa menyerahkan hidup kita ni pada Allah. Sakit kronik macam mana pun, ya Allah, kalau baik, kalau hidup tu baik untuk aku, kau teguhkanlah hidup aku, ya Allah. Ya Allah, kalau mati tu baik untukku, matikanlah aku, ya Allah. Kan? Kadang kalau hidup pun kena mengamuk dengan bini siang malam, matikanlah aku, ya Allah. Aku tak sanggup lagi dah, ya Allah. Tak larat kena mengamuk. Kan? Ada setengah isteri macam tu. Ada setengah isteri tak kisah suami buat apa pun, dia no hal lah, dia no halnya. Setengah isteri mengamuk. Lagi-lagi masa PKP hari tu, bergaduh. Habis dah suruh suami pergi belikan kembung. Maaflah kakak, orang jantan ni, kalau dah disuruh belikan kembung, memang dia belikan kembung ya. Sampai ke pasar, ikan kembung tak ada. Pantai Siring ke apa, tak ada ikan kembung, tak ada. Maka dia balik dengan perut yang kembung. Itu sajalah. Orang perempuan kalau dah tak ada ikan kembung, carilah ikan lain. Awak ni pembarih sangat. Orang kata itu beli ikan kembung. Tak boleh. Kami orang lelaki-lelaki ni objektif. Kami takkan menyimpang-nyimpang, tak ada. Sebab itu kami ni terkenal dengan golongan setia. Kami memang setia. Burung gigi tu guna sampai berjanggut. Guna sampai selagi ada bulu pakai.
pakai. Itu setia. Janganlah dia marah-marah orang lelaki siap. Orang lelaki ni banyak meninggal kek jantung. Jantung. Itu banyak ibu tunggal. Jangan kak. Kami ni mempertahankan nyawa ni bukan apa, nak membela nasib akak-akak tu bukannya apa. Banyak meninggal kes jantung. Dia orang perempuan ni pasal dia tak puas hati. Dia mulut dia salah beli sayur pun marah. Suruh beli sawi, beli pandan. Marah. Orang nak buat sup sayur, pandan buat apa? Laki malah bergaduh. Tahan. Dia tahan. Jantung lah. Dia jantung lah. Orang lelaki malah bergaduh. Sebab itu saya ingat dulu arwah ayah saya polis, dia tak banyak cakap kat sini, dia relax, dia cool. Mak saya sepanjang jalan nak hantar saya pergi airport masa tu, nak sambung belajar. Sepanjang jalan tak limat. Jangan buat itu, ini jangan semayang pun. Mari ke ayah, senang lah. Ayah ada apa-apa nak pesan, yang mak cakap tu ingat. Loh, senang lah. Maknanya kalau soalan objektif tu semua di atas. Semua dia senang, dia simple. Orang lelaki dia tak mau pening-pening. Sebab tu kadang tu ada duduk jangan tension. Yang udah cakap punya relax, hidup relax. Dalam musim wapak, tension pula. Bunuh diri pula nanti, na'udzubillah min zalik. Sebab itu kalau nak minta pada Allah, kalau tekanan hidup sangat macam mana pun, doa dia macam tu. Jangan duk serahkan mati tu pada diri sendiri dah. Serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu penting. Maka ingat, dalam hidup rasa tertekan, rasa tension, rasa stres macam mana pun, janganlah pernah sampai buat tindakan yang pelik-pelik, yang bukan-bukan. Nabi SAW pernah mengajarkan, kalau kita ni hidup tekanan, rasa macam serabut kepala macam mana sekalipun, jangan pernah tinggal doa. Satu hari Nabi SAW nampak sahabat Abu Umamah radhiyallahu an. Abu Umamah radhiyallahu an dia duduk di masjid. Yang mana Abu Umamah ni dia duduk di masjid pada waktu orang panggil apa? Macam office hour lah. Ini waktu orang pergi kerja, turun ke bendang, turun ke laut, ke ladang, kebun. Kau duduk di masjid, tak salah. Tapi dah orang waktu bekerja kan kau duduk di masjid. Nabi tengok dia, Nabi tanya dia, "Mali araka jalisan fil masjid fi ghairi waqti solah?" Hai Abu Umamah, kau buat apa ni? Di luar waktu semayang ni. Di masjid kau buat apa ni? Dia kata, "Ya Rasulullah, humumun lazimatni wa duyun." Ya Rasul, saya tension, stres, banyak masalah. Itu hutang. Ada banyak masalah hutang. Dia hutang ni bukan cerita sekarang, dulu lagi orang masalah hutang. Hutang ni satu benda yang menyebabkan kita terhina di siang hari dan tak mampu tidur di malam hari. Memang di siang hari mau tak terhinanya, jumpa orang tu nampak berapa ringgit, jumpa kau ni nampak berapa ringgit, ni tak bayar lagi, ni tak bayar lagi. Lala tak keluar ke mana, keluri tak pergi. Tak tahu jumpa tuan rumah kita hutangan dia. Tuan rumah pun hutang macam mana. Malam tidur tak lena, siap mimpi lagi. Mimpi, masuk dalam mimpi dah tu duit lah, tak ada tidur. Maka sahabat Nabi Abu Umamah ni dia tension. Maka Nabi ajar, kata Nabi SAW, "Afala u'allimuka kalaman iza anta qulta azhaballahu hammaka wa qada anka dainaka." Hai Abu Umamah, kau nak tak aku ajarkan kau satu doa, kau amalkan doa ini, nanti Allah akan mempermudahkan urusan hutang kau settle, nanti hatimu kembali jadi tenang. Tentu agak-agak doa apa? Siapa tahu doa apa? Allahumma ailo barik lana fima razaqtana. Itu memang hilang stres pun. Doa makan memanglah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Sambung. Wa a'udzubika min jubni wal bukh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir. Tuan-tuan, mulut bertutup saya pun tak tahu siapa yang baca ni. Bergema bunyi. Tu doa tu sebenarnya doa minta berlindung daripada stres, daripada tension. Cucu ke, menantu ke, jiran ke, apa masalah apa. Doa Allah. Inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Minta berlindung pada Allah Ta'ala. Hammi ni maknanya risau benda belum jadi. Risau. Benda belum jadi, duk risau. Benda belum jadi, duk risau. Nampak suami pakai smart sikit, pakai jubah putih segak, minyak atar sekali sapu. Abang ni
Lepas tu lambat pula balik dari masjid. Abang ni penceramah ke yang dengar ceramah? Lambat balik. Orang perempuan dia risau kan? Dia risau nampak ramai sangat muslimat duk minat kat lelaki dia. Dia takut. Jangan kak, jangan risau. Kalau jenis macam Abang Syam ke Pak Din tu, memang ya Allah, akhir zaman ni payah nak dapat macam tu payah. Kan? Dia muka-muka orang salihin macam tu, payah nak dapat tu. Dia risau, benda belum jadi. Anak bagi tahu kata mak nak menikah, nak kahwin. Habislah kau sayang bini lebih pada mak je. Anak tu tak menikah, baru propose. Baru bagi tahu nak nikah, mak kata, habis kau sayang bini kau lebih pada mak lagi lah. Risau benda belum jadi. Itu penyakit, tau tak? Benda belum jadi dah risau. Itu penyakit. Relax, apa nak buat? Serah pada Tuhan. Dia hidup orang beriman, dia tenang, dia serah pada Allah, selesai. Dia fikir, risau. Memanglah tension. Hidup jadi tension. Apa nak jadi 2022 ni, PKP tak PKP ni, boleh raya tak raya, boleh kampung tak kampung, rentah meninggal. Tak rentah apa? Rentah azab ni, rentah alam kubur dulu. Jangan macam ni lah, jangan duk risau. Hidup tak ada makna nanti. Hidup tak ada erti lagi dah, tak syok lagi dah hidup. Jangan. Yang kedua, manusia jadi tension disebabkan menyesal benda dah jadi. Benda dah jadi duk fikir apa lagi dah. Jangan ni dah, menyesal saya menikah dengan dia ustaz, kalau tahu jadi macam ni tak menikah dengan dia. Kau punya menyesal anak dah 7. Kalau tak ada anak tu dah sabar 7 dah anak menyesal. Jadi manusia akan jadi tension bila fikir ke Allah macam tu. Jangan. Lagi satu penyakit orang sekarang ni yang duk banyak jadi duk tension, duk jadi stres, akibatnya daripada terlalu telan semua cakap-cakap orang. Tuan-tuan tahu tak, kita dalam hidup kalau tuan-tuan telan cakap semua orang, gila. Boleh jadi gila. Maaf cakap, sewel pun boleh jadi. Boleh jadi tak betul tau. Kita kalau telan cakap semua orang, apalah masjid buat macam tu, apalah ini penceramah je, apalah ini mah apa kau ni mana pun tak jaga mak ke apa, tak sayang bapak atau anak. Jadi ni dia tak tahu apa pendirian kita. Fikir cakap orang. Memang dalam hidup ni kalau kita cuba nak puaskan hati semua orang tu gila sebenarnya. Orang gila, mana ada orang tension dengan dia? Semua orang berpuas hati dengan dia. Orang kata, memang dia macam tu pun. Ada orang komplain, orang gila. Mana ada? Kalau kita boleh buatkan semua orang puas hati, dia tu gila. Baru buka kedai. Ada satu orang buka kedai. Dia pasang depan kedai dia tu, billboard banner ke apa depan kan. Tulis tu, di sini menjual ikan segar. Dia tulis, di sini menjual ikan segar. Kedai baru buka. Okey. Mari pelanggan pertama, pelanggan sulung. Dia pun alhamdulillah ada orang datang. Assalamualaikum cik, sila masuk. Ya. Saya sebenarnya tak nak beli ikan pun. Lepas tu saya nak cakap sikit lah. Saya daripada jauh, saya nampak cik punya signboard ni macam ada yang tak kena. Kenapa? Cik tulis di sini menjual ikan segar. Salah. Saya daripada jauh, saya nampak di sana. Di sana. Lain kali billboard ni signboard ni kena tukar, bukan di sini. Tulis di sana. Sebab yang baca di sini tu orang sini. Yang orang jauh dia nampak di sana. Okey. Jadi ikan saya tak beli, saya datang nak tegur je. Okey, balik. Dia pun padam perkataan di sini. Nampak pula orang lalu, cik, sila cik. Ya. Saya sebenarnya bukan nak beli ikan pun. Pula, pasal pula ni. Saya nak tegur sikit, signboard ni macam ada yang tak kenal ni. Pasal? Tak payahlah tulis menjual. Sini semua deretan ni kedai belakang, bukan muzium. Ini semua ikan memang untuk jual. Buat apa nak bagi tahu menjual? Habis awak seorang menjual, habis orang lain tak jual. Tak payahlah tulis menjual. Dia pada perkataan menjual. Orang tu pun balik, mari pula orang lain, cik, maaf nak ni apa pula cik, apa pula ni. Saya tak beli, saya nak bagi tahu signboard ni ada yang tak kenal. Signboard lagi. Apa? Tak payahlah tulis ikan. Takkan kami tak reti ikan dengan biawak. Ini ikan, kami tahulah, tak payahlah tulis ikan. Ni semua orang tahu, ni semua dah ekor jadi semua ikan. Dia padam perkataan ikan. Lalah tinggal segar.
Orang daripada jauh-jauh, cik, sebenarnya cik ni jual apa? Temikai ke? Jual apa ni sebenarnya? Saya nampak segar tadi. Ya, tulislah cik, berniaga apa? Saya nak bagi tahu, toke tu mereng tak? Sewa tak? Itu maksud saya. Kalau nak dengar semua cakap orang, letih tuan-tuan, tak buat kerja. Masjid nak buat program, buat. Meeting, lepas tu kita ada jawatan kuasa. Kalau nak dengar cakap semua orang kampung, letih. Bila nak buat program, yang ni kata macam ni, panggil lah ustaz tu, panggil lah ustaz ni, tak payah lah ustaz tu, tak payah ni semua, tak jadi. Dah lah semua main semayang lah, tu balik. Program tak jadi. Dia jadi ni, dalam ni, dia tension. Sebab itu ingat sekali lagi, dalam hidup, kalau nak cuba puaskan hati semua orang, kita tu nanti boleh jadi gila. Na'udzubillah min zalik. Itu ingat yang pertama. Apa kata Nabi SAW? Manusia yang pelik-pelik di akhir zaman ni adalah manusia yang bercita-cita untuk mati akibat tekanan hidup, tension yang melampau sangat. Itu yang pertama. Yang keduanya, tu dia, penonton saya di Facebook dah 1000 lebih dah tuan-tuan. Dalam Facebook saya 1000 lebih, campur dengan sini dah berapa dah, alhamdulillah. Terima kasih semua yang sudi menonton ni, ya. Muslimin muslimat sekalian. Yang kedua, Nabi SAW juga mengajarkan pada kita, menjelang kiamat nanti ini akan jadi satu suasana. Kalau tadi yang pertama, ramai manusia sibuk nak fikir mati, tak mau hidup lah, tekanan hidup melampau. Yang keduanya adalah banyaknya manusia yang akan mengalami kecelaruan akidah. Kecelaruan akidah, maknanya pahaman-pahaman yang pelik-pelik, yang bukan-bukan muncul. Dia mari banyak benda-benda macam tu. Saya ingat dulu tak apa serius sangat, belakang-belakang banyak pula mari. Ajaran-ajaran kok mimpi lah, apa macam-macam lah. Sebab tu kadang pihak pemerintah pun cepatlah bertindak kan. Memang cepatlah tindakan dia tu. Tidak dibiarkan macam-macam. Mimpi jumpa Nabi datang rumah dia lah. Ya Allah kan. Pelik-pelik tuan-tuan. Sebab tu sekarang ni, dia ajaran-ajaran sesat ni, kalau daripada dulu lagi, yang berpunca daripada mimpi yang pelik-pelik ni memang daripada dulu. Sebab tu tuan-tuan ni, kalau mimpi apa-apa pun, jangan cerita ke orang. Ini siap buat live. Jumpa Imam Mahdi mari rumah makan asam pedas pula apa. Jangan mengarut. Jangan. Sebab tu Nabi SAW sebut, la taqussu ru'yaka illa alimin aw nasihin. Nabi kata, korang ni kalau mimpi apa pun jangan duk cerita ke orang. Tuan-tuan, mimpi apa pun tak usah duk cerita ke orang, kecuali dua orang. Dua orang ni korang nak cerita, silakan. Siapa dia? Pertama, orang alim. Dan kedua, nasihin ni maknanya orang yang suka memberi nasihat. Orang baik-baik lah, senang cakap. Sebab mimpi ni, kalau disalah tafsir, dia boleh jadi takdir. Jangan main-main tu. Salah tafsir, dia boleh jadi takdir. Mimpi suami jadi itu, jadi ini, ditanya orang tak mana-mana, orang tu tak kuasa lagi kau ni, jadi nanti. Jangan cerita ke orang. Yang saya pelik betul, buat live cerita, malam tadi sudah buat apa nak jadi, apa pula cerita ke orang. Ada jadinya tu, pahaman jadi pelik-pelik. Lepas tu muncul pula golongan yang suka petikai pun makin ramai. Mempertikai itu benda-benda hak dah memang termaktub dalam syariat pula tu. Pun banyak buat golongan macam tu. Ditanya pasal apa subuh 2 rakaat, kenapa tak lebih? Kenapa zuhur 4? Orang-orang tu pun ada jawapan pula tu. Ada jawab balas tu ada. Tapi mengarut lah. Kalau buat haji lagi macam-macam. Dia siap boleh tanya lagi ustaz-ustaz tabung haji tu. Ni kenapa kita kena melontar ni ustaz? Melontar tu melontar apa? Ustaz-ustaz tu begitulah, melontar tu maknanya kita batu tu baling tu, simbolik dia tu syaitan lah tu. Marah tu syaitan, rejang dia, buang daripada itu. Maknanya yang baling-baling tu tengah tu syaitan lah. Taklah, umpamanya macam tu lah simbolik dia. Habis kalau dah syaitan kat tengah tu ustaz, kenapa kita tak baling meracun bola,
Kita tak bagi bawa tanker untuk tembak yang apa kereta kebal Israel tu. Oh bagi. Apa masalah kau ni? Dah batu-batu lah. Faham tak? Ini sebab munculnya. Waktu kita ni, kita dalam agama kita, hatta nak bertanya pun, jangan tanya yang bukan-bukan. Jangan tanya yang bukan-bukan. Saya tuan-tuan, la ilaha illallah, saya Ustaz Aslin apa kami dulu ada pengalaman forum. Kami dulu ada seorang hamba Allah ni. Dia boleh tanya entah. Saya tak tahu dia nak tanya ke dia nak bagi tahu apa. Saya tak faham. Dia kata, Ustaz, sebenarnya banyak yang jadi pelik-pelik hari ni, semua setan. Ini semua setan punya pasal. Kita pun, yalah. Salah satu sebabnya pun faktor setan tu kita tak nafi lah, memang ya lah. Jadi oleh kerana tu Ustaz, saya fikir kita kena buat semayang hajat, kita minta setan kembali ke pangkal jalan. La ilaha illallah kau ni. Alah, siapa pula? Jadi apa ni? Jadi apa? Tak makan ubat kamu ni? Dia memang macam tu. Dia pelik kan? Sebab itu Nabi SAW sebut, akibat kerana manusia ni dia cuba nak mikir benda yang tak sepatutnya, fikir lebih-lebih, berpecah jadi pahaman yang pelik-pelik. Dalam satu hadis Nabi sebut, inna bani Israel iftaraqat ala 71 firqah. Nabi kata Bani Israel berpecah kepada 71 kumpulan. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah. Dan Nabi kata umat aku nanti akan berpecah jadi 72 kumpulan. Kulluha finnar. Semua itu dalam neraka illal wahidah, kecuali satu je yang selamat. Semuanya ada 73 lah. 72 semua ke sana, satu tu yang selamat. Wa ma hiya ya Rasulullah. Nabi kata yang selamat itu satu. Yang satu tu siapa? Jamaah. Jemaah mana pula ni? Kami pun tadi subuh jemaah juga. Kita macam mana ni? Maksud jemaah itu kata Nabi, wa ma ana alaihi wa ashabi. Jemaah itu adalah yang mengikut jalan aku dan mengikut jalan sahabat-sahabat aku. Nabi SAW. Bayangkanlah. Lepas tu saya pun dulu, tuan-tuan pun pernah dengar kau ya? Dengar ada satu lagu tu, 73 pintu, 73 jalan, yang sampai hanya satu jalan. Oh, cukup lah tu majid ni. Lari mendekatnya. 73 pintu, 73 yang sampai hanya satu jalan. Dulu dia buat lagu ni, dia kaji sebab tu lagu dia tahan lama. Sekarang apa dia rasa bubuh Pernah aku mencintaimu, kau membuatkan aku ini, aku rasa kecewa dan kau tu lebih kau mati-mati bilang kau orang lagu. Apa lagu mati? Doa orang mati. Rupanya tuan-tuan memang dah lama dah disebutkan akan menjadi berpecahnya kepada banyak-banyak ni, banyak. Dan kita pun tak nafi, memang benda tu memang jadi sungguh pun. Puak-puak musyabihah jadi satu aliran. Jabariyah ada satu kumpulan, Najariyah ada 3 mazhab, Murji'ah ada 5, Mu'tazilah ada 20 puak, Khawarij ada 20 kumpulan, Syiah ada 22. Pecah. Itulah dia. Maka sebab itu kalau tuan-tuan tak jaga betul-betul akidah kita, ilmu tak dimantapkan, habis. Senang sangat dibengkokkan oleh mana-mana musuh tuan, rosak akidah kita semua. Tambahan pula sekarang ni anak-anak muda, tuan-tuan kena pesan lah anak-anak minat duk main game. Dalam 2-3 tahun baru-baru ni ada satu game dekat handphone. Game tu game acah-acah jadi Tuhan pula dah. Ada game acah-acah jadi Tuhan. Nama game tu God Simulator dia panggil. God Simulator. Orang nak jadi pilot kan dia ada simulator dia juga. Ini nak acah-acah jadi Tuhan. Maknanya download game tu, orang hak nak main tu, dia tu sebagai Tuhan. Dia tu sebagai Tuhan. Dia boleh lantik siapa Nabi, dia boleh pilih siapa nak jadi umat, dan dia boleh buat syariat dia. The do's and the don't. Hak ni boleh, yang ni tak boleh. Yang ni boleh. Dia boleh buat sendiri. Dan mana-mana umat dia yang ingkar, dia boleh buat azab.
peti, tanah runtuh, batu besar, dapat duit. Dah lah jadi Tuhan. Main game tu dapat duit pula. Nama dia God Sim. Jangan cari sekarang lah, tuan-tuan download pula game saya. Teruk kan? Dia manusia ni bila dah main game-game ngarut-ngarut, rosak kita. Tu yang sekarang ni secara tak sedarnya ramai pakat nak jadi Tuhan ni. Jadi Tuhan macam mana? Menghukum orang. Sesat, kafir, munafik, fasik. Dah macam Tuhan lah, boleh hukum orang. Ada tak orang macam tu? Ditambah pula main game macam tu. Elok. Buat hukuman sendiri pula. Inilah dia kecenaruan akidah. Sebab itu ini yang paling kita takut akan melanda umat akhir zaman ini. Tuan-tuan kalau belajar apa sebarang ilmu pun belajar elok-elok. Kata Imam Malik, man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tafassaqa. Siapa-siapa yang menuntut ilmu, dia belajar ilmu fiqh saja, ilmu tasawuf langsung dia tak belajar, maknanya dia ni duduk sibuk dengan fiqh saja, halal haram sah batal apa. Itu je. Ilmu tasawuf tak ambil tahu langsung. Ilmu tasawuf ni kalau kitab paling famous kali kitab apa? Orang Melayu kita, Penawar Bagi Hati. Cukup itu paling senang. Orang Melayu tak tasawuf. Yang tu dia tak mau. Yang dia nak tu yang fiqh saja. Kata Imam Malik, kalau orang macam ni dia boleh jadi fasik. Boleh jadi fasik. Pasal apa? Dia yang halal haram semua dia jaga, tapi yang tasawuf ni hati dia tak jaga. Cakap menyakitkan hati orang. Cakap dia tak peduli sangat. Namun kata Imam Malik, waman tasawwafa wa lam yatafaqahu faqad tazaddaqa. Siapa yang sibuk sangat belajar ilmu tasawuf tapi tak ada fiqh, dia boleh jadi zindik. Apa makna zindik? Dia sibuk dengan jiwa tapi amalan ataupun dia punya syariat dia tak jaga. Tengok dia tak semayang. Siapa tak semayang? Yang penting ikhlas. Hati mau bersih, pula dah. Itu jadi sesat. Itu jadi ini tu. Sebab tu Imam Malik kata, ilmu ni wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang imbang, balance dua-dua ni, fiqh sama tasawuf, dia akan jadi orang yang selamat nanti. Itu ingat, itu pengajian di masjid ni, mari belajar tuan-tuan. Mari belajar, dalami ilmu. Kalau tidak mengarut, dia jadi merapu. Saya ingat tuan-tuan, kadang tuan-tuan semayang di RNR, macam-macam rupa orang kita jumpa semayang, macam-macam jenis orang, macam-macam. Sembang Abang Syah malam-malam, baca Fatihah aja ulang berapa kali ya. Walau kita hak sebelah pun ni nganya aku melekat sekali jadi macam dia. Apa semayang teruk sangat ni? Tak, padahal bila dia bersembang okey ya. Apa khabar? Tak ada pula. Kau tak jadi pula gitu. Semayang pula jadi. Kesian. Nak pula perempuan makan petai pula. Wah. Kita hijau muka duduk sebelah dia. Tu ilmu kena belajar. Tidak jadi mengarut habis. Macam-macam jadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, perangai pelik dunia ataupun umat akhir zaman. Yang ketiganya adalah, yang ini lagi tuan-tuan selalu nampak lah ini. Yang ketiganya, iaitu apabila manusia menjadikan masjid atau rumah Allah ni macam rumah bapa dia. Bunyinya kasar, tapi itulah maksud senang tuan-tuan dalam kepala tu. Menjadikan rumah Allah, masjid ni macam rumah bapa dia, tahu. Kadang rumah bapa sendiri pun tak sanggup buat macam tu. Masjid dia boleh buat macam tu. Apa maknanya? Nabi SAW bersabda, kata Nabi, inna min asyrati sa'ati an tutakhadhul masajid turuqa. Tanda-tanda dunia nak menjelang kiamat, kata Nabi, manusia menjadikan masjid ni sebagai laluan pintas. Kasut dia sebelah kanan, dia duduk sana. Kalau keluar sana tu jauh, motor parking sana.
Siapa bagi tu? Mana tu? Jauh. Masuk sini ya. Masuk sini balik tu. Macam rumah bapak dia. Suka hati ya, keluar masuk suka hati. Dia tak boleh macam tu. Dia masjid ni bukan macam pejabat kerajaan. Masjid ni bukan macam perpustakaan. Masjid ni bukan macam kenduri kahwin. Kau main masuk lah pintu mana pun. Tu pun ada SOP. Ada pintu mana, keluar mana. Masjid ni dia ada dia punya undang-undang dia. Tak boleh suka hati. Ini tanda dunia kiamat. Suka hati dia keluar masuk. Dan lagi teruk sekali, siap dia masuk tu kata Nabi, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Jangan kau duduk dalam masjid ni melainkan semayanglah sunat 2 rakaat. Tahiyatul masjid, ni i'tikaf, tahiyatul masjid 2 rakaat. Dia sebab masuk masjid ni kenapa kita 2 rakaat tahiyatul masjid? Dia tahiyatul masjid ni seolah-olah kita bagi salam pada Allah Taala. Allah kan empunya rumah. Jadi takkanlah kita assalamualaikum Allah. Pergi rumah orang kan assalamualaikum. Allah Ta'ala takkan assalamualaikum Allah. Apa pelik bunyi. Jadi cara memberi penghormatan dia, Allahu Akbar, 2 rakaat. Kalau ikutkan ulama punya perbahasan, dia kata jangan bagi salam kat mana-mana orang lagi sampailah kau masuk dalam masjid 2 rakaat, barulah siapa orang. Assalamualaikum Haji, lama tak jumpa sihat. Lama PKP, lama tak jumpa. Baru sembang. Tapi kita kalau buat macam tu nampak sangat. Start daripada tungkat motor, orang bagi salam kena Allah dulu. Oh, ini tasawuf semua ni. Ini tasawuf semua ni. Macam jajak dengar kuliah subuh tadi ya. Tapi kalau ikutkan macam tu, tuan-tuan kena hala ke rumah Allah dulu sebelum nak menyapa orang. Kalau ikutkanlah. Tapi kita itulah kadang setengah kita baru nak faham dia tu. Jadikan rumah Allah ini macam dia tak peduli tau soal ni semua. Lagi-lagi tuan-tuan tengok kalau musim kahwin, pasangan yang bernikah masing-masing jaga adab dalam masjid. Apa dia ingat ni dewan orang ramai masjid ni. Kadang tu akad nikah dalam dewan solat. Dah lah perempuan tu kita tahu-tahu dia boleh semayang tak boleh semayang. Main redah masuk kan. Main redah masuk dah tu. Lepas tu pula dengan duduk dengan penuh amat, adab tak jaga. Mengumpat membawang, menghalia, menserai. Netu ni kerja mana? Petronas. Kaya dah. Yang terlempang tu Petronas yang menaruh kembar dah. Yang tanya orang nak hijau ke kuning. Tu. Dalam masjid ni mana boleh sembang dunia? Tak boleh. Sembang dunia ni maknanya sembang benda-benda yang tak faedah. Tak boleh. Orang mengarut lah. Tuan-tuan cuba perhati tengok orang akad nikah ni. Pakai jangan cakap. Tok imam tengok pengantin kadang berpusing kopiah. Tengok pengantin punya pakai. Bini aku tak macam ni. Tolonglah jaga adab. Ni rumah Allah. Ni rumah Allah. Kita semayang sini, munajat semua sini. Jangan buat lebih kurang. Tak boleh. Dah pula jadi trend. Pengantin selesai semua dah nangis-nangis buat video. Buatlah review sikit. Saya rasa tak sangka dah jadi halal. Main bergambar pula dekat sini. Main bergambar pula dekat mimbar ni. Suami dia ni pegang tongkat ni, pegang tongkat. Bini kat bawah. Inilah khatib hidupku. Geram tu. Kalau kena majikan sekarang, dia ambil kali tu hampuk pula pengantin tu. Kau ingat dia rumah bapak kau ke apa? Gambar-gambar. Sungguh. Jadi tak? Pematang pasir ke? Tak, pematang lain. Sini tak ada ni soleh belaka. Nama pun solehin apa? Tak hormat masjid lah. Sebab tu saya rasa baik nikah di resort macam tu. Senang kau nak membawang, nak apa cerita lah. Ini masjid rumah Allah, hormat lah. Dah lah pengantin tu tak pernah nampak datang masjid. Datang sekali pula, gitu punya perangai. Tak patut jadi. Bapak tegur. Ini anak-anak muda ni, tegur sikit. Apa macam ni? Dia macam tu. Pengantin apa? Siapa? Kan? Kalau di Putrajaya kan ada masjid besi.
Masjid besi kan lokasi cantik, apa ni, dia maknanya dia orang tak payahlah foto wedding tu, tak payah pergi jauh-jauh pergi pantai, tak payah. Masjid tu pun dah cantik. Tapi dia tetap masjid. Dia tetap cantik macam mana pun nak ambil gambar, dia tetap masjid. Rumah Allah yang kena hormat. Oh, pengantin buat gaya Star Wars, Hello Kitty gaya. Oh, gaya macam ni, buat terkejut gini, gaya-gaya. Pak Haji yang nak semayang tu dia ambil wudu, ambil semayang. Sambil dia menengok pengantin. Kat 6 kali dah ambil wudu tu. Basuh tangan dia 6 kali kan. Kacau lah. Ini rumah Allah, dia kena hormat. Ini tanda-tanda dunia nak kiamat. Apabila manusia tak ada hormat langsung terhadap rumah Allah. Ingat, tuan-tuan, masuk masjid 2 rakaat tahiyatul masjid, doa pada Allah. Itulah tanda kita beradab dengan rumah Allah. Dan inilah tanda kita cara nak dapat redha di sisi Allah SWT. Tuan-tuan, sampai di sini sajalah sembang-sembang kita pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mendatangkan faedah. 1,500 menonton pagi ni di Facebook saya. 1,500 ramai, tuan-tuan. Ni kau campur dengan sini ni, penuh ni kita ni. Alhamdulillah, terima kasih ya yang sudi menonton di Facebook pun sekalipun. Dan tuan-tuan semua di Masjid As-Salihin ini, moga Allah rahmati kita dan insya-Allah Allah Taala temukan kita lagi di masa-masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayil asqami. Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah, rahmatilah hidup para penyumbang-penyumbang, untuk orang-orang yang suka bersedekah, mendermakan hartanya ke jalan-Mu ya Allah. Rahmatilah hidup mereka, berkatilah hidup mereka ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan orang-orang yang memahami Al-Quran, mendalami Al-Quran, dan senantiasa anak cucu keturunan kami memperjuangkan Al-Quran dalam hidup mereka ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang bertuah, nama-nama kami tercatat untuk masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah, ya Zal Jalal wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan semua, moga ada rezeki jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.